الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا الله سبحانه وتعالى فلا يجب أن يكون
Saya berpesan kepada diri saya dan kepada sekalian sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita membawa keridhaan dan perlindungan di dunia dan akhirat. Khutbah kali ini mengajak kita bersama-sama menghayati kematian ma'al hijrah pengorbanan muhajirin dan ansar sedang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dalam masa kita baru 1436 hijrah. Hijrah setelah kita mengingat kita berperistiwa bersejarah yang berlaku kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Perlu kita ingat bahawa menjalani hijrah adalah asas kepada ketegangan Islam yang merupakan mata hijrah Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang berhijrah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah mereka disebut sebagai golongan yang mendapat kejayaan. Inilah yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis firman yang surah Taubah ayat 40. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Jadi maksud sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dari Allah dan harta dan jiwa mereka adalah yang besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya beriman orang yang mengerjakan haji dan orang yang melakukan kasih sahaja dan mereka itulah orang yang berjaya. Sedang bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala penyatuan kepada utama yaitu golongan muhajirin dan golongan ansar semasa hijrah dan melakukan wahyu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pilihan utama dari ajaran Rasulullah SAW pada ketika itu. Golongan muhajirin ialah penduduk asal Mekah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Mereka merupakan pengikut Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Manakala golongan ansar ialah penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam, terdiri dari orang Muslim. Mereka adalah orang yang takut dengan Rasulullah SAW di Madinah. Berbagai perbuatan dan dilakukan oleh golongan muhajirin dan ansar semasa peristiwa hidup Rasulullah SAW. Lihatlah perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang muhajirin seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Juhayd al-Rumi, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul As'ad, Ali bin Rabi'ah dan istrinya yang sama menjalankan pengalaman keluarga, kekayaan, kedudukan dan sebagainya demi ciptakan Allah dan Rasulullah. Tidak dibutuhkan keberanian Sayyidina Ali ketika menggantikan Rasulullah SAW sifat kuat hati Muhammad yang mereka berkenal ini pernah susu untuk dibuat minuman semasa menjahat Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ternyata sesungguhnya itu merupakan pengorbanan yang amat besar nilainya dalam peristiwa itu. Sedang bermanfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala golongan ansar turut mempersembahkan pengorbanan yang amat mulia dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Saksikanlah persediaan Muhammad radhiyallahu anhu yang telah menjadikan umatnya sebagai korban Rasulullah SAW sehingga terjadinya masalah dan nasihat dari para ansar yang mensedangkan kepada Rasulullah agar membagikan hukum mereka kepada golongan muhajirin. Namun Muhammad SAW menyarankan agar umat ini diusulkan oleh golongan ansar dan mereka membagikan hasilnya kepada golongan muhajirin dengan alasan bahwa golongan muhajirin dari kedudukan kepada Allah.
Seterusnya sirah beliau melaporkan betapa besar kekuatan yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Awad dari Ansar Islam menawarkan salah seorang istri yang tidak ada dari orang Muhajirin. Hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar yang telah tertawarkan oleh Rasulullah SAW adalah asal keimanan telah menyebabkan orang Ansar saling berkorban atas sahabat demi membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulullah. Hubungan sesama mereka seorang ibaratkan kesamaan tubuh apabila setelah keluarga sesakti menyebabkan anggota lain bersama mereka. Hadis diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, "Masalah mukmin fi tawajjuhi wa tarahuhi wa ta'afuhi masal jasad idza ishtaka minhu 'abdun tada'a sa'il jasad bisyahwati." Jaga maksud perumpamaan orang beriman pada kasih sayang, belas kasihan dan sikap lemah lembut mereka seperti tubuh badan yang satu. Apabila satu anggota merasa sakit, maka seluruh tubuh badan merasa sakit disebabkan kerja badan dan hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah juga menyatakan bahawa golongan beriman dan menunaikan peranan penting demi memastikan keadaan hijrah adalah merupakan بما الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman dan hijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang Ansar yang memberikan perjanjian dan pertolongan kepada Muhajirin, mereka itulah orang yang benar beriman. Mereka beroleh ampunan dan rezeki yang mulia. Sedang dimana Allah Subhanahu wa taala hijrah membawa menjadi amal luas, yaitu keluar dari dunia yang terbuang yang sempit, kegelapan yang luas, ialah pemisahan antara hak dan batil. Jadi mengalami perpindahan kepada hidup yang lebih baik, lebih mulia dan makna. Serta sentiasa berada dalam rendah ini. Hijrah menjadi tuntutan secara berusaha di dalam pindah atau berubah daripada apa yang kepada yang baik. Ukuran yang baik atau buruk ini dibuat berdasarkan perspektif iman dan Islam. Terutama ini kita melihat ramai di kalangan artis sama ada yang merupakan pelaku mulai menjadi mulai melakukan pembelajaran dalam hidup mereka apa kehidupan yang lebih bermakna dengan kata ingin kembali di pelajaran malah sampai ke ramai kalangan orang Islam sudah mulai berminat dengan Islam di samping saudara-saudara dalam Islam yang maksud apa yang saya mulai adalah menjadikan kita sebagai anggota masyarakat memberikan bantuan bimbingan serta dalam memberikan jalan hidup bersama manusia bersatu buruk dan mencegah mereka kerana hasad dan hajat suci perubahan yang mereka lakukan. Rasulullah SAW menyatakan bahawa orang yang meninggalkan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan orang yang hijrah. Hadis dari Ibnu Jubair radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bermaksud seorang muslim ialah orang yang membuatkan amalan dan selamat daripada perkara yang tidak berkalanya. Dan seorang yang berhijrah ialah sesiapa sahaja yang berhijrah daripada perkara yang ditegak oleh Allah dan perkara yang hadis riwayat Al-Bukhari. Sedang dimana Allah Subhanahu wa taala antara pelajaran dari iktibar yang dapat diambil dari Tuhan ini ialah yang pertama, umat Islam adalah siasat berusaha untuk mewujudkan sebuah daulah Islamiyah yang memastikan agar pelaksanaan Islam terus dan menerus sesuai dengan sunnah hijrah Rasulullah SAW. Yang kedua, umat Islam adalah siasat memelihara keberagaman antar kaum dan bangsa dalam agama dan juga dalam memperkasakan Islam agar umat Islam jadi bangsa yang berdaulat dan menjadi contoh dan yang keempat, umat Islam adalah siasat berusaha untuk hijrah menjadi umat yang terbaik dan kelima, umat
Islam bukan istilah, bahawa tegak Islam adalah bergantung dari perpaduan hukum. Dikarenakan Islam sendiri yang dalam perpecahan yang meninggikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang melakukan berhijrah dan memberikan kepada orang-orang yang bangsa dan orang-orang yang menjalankan dengan kebaikan dan taat, Allah meridhakan mereka dan mereka serta yang memberikan mereka syukur yang berada di bawah Rasulullah mereka kekal di dalam keselamatan. Itulah kemuliaan Islam. Barakallahu fiikum wa ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بعيننا وقبائلنا وبحب رضوانك صمدا جلالتك المعظم سلطان سلام سلطان شرف الرشاء الحاج بأنه سلطان سلام عن الشأن الحاج. اللهم أن عظم الهداية والتوفيق والصحة والسلامة لولي الإسلام وأمن شهر بسلطان شرف الرشاء الحاج بأمن وصلاة وعافية لنبيك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجعلهما مصلحين موظفين والمعبد والبلاد ونزل مقاصدهما من طريق الهدى والرشاد. يا الله dalam kalimat berpuasa kami bersyukur pada ya Allah yang telah menghuniakan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah mengukuhkan negara Islam khususnya negeri Islam dan Islam sebagai negeri yang maju sejahtera dan berkebajikan. Justru kami memohon ya Allah tetapkanlah iman kami, terimalah amal kami, bukukanlah perbuatan kami, kurangkan rezeki kami, baikkan kami dengan iman yang bermanfaat. Syukurlah syukur kami yang memiliki yang mulia. Kembalikanlah kami ke jalan yang kau ridhai. Jadikanlah kami daripada mencari dan ujian yang berat, supaya dengan demikian negeri kami akan selesai dan makmur dan berkat. Ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah. Mantapkanlah dengan kami
والجماعة dan adalah kami yang amal dan akidah muslimin tersesat seperti para Syiah yang lapar dan terjadi setelah dari faham. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima salat waktu lima waktu, menunaikan zakat dan keperluan yang lain. Berkatalah kepada orang yang melaksanakan zakat dan melayani fakir dan miskin, serta mereka yang wakafkan dan infakkan harta untuk tahu amanah dan Islam selalu dengan ganjaran pahala yang berkekalan di syurga di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله وذكروا الله أكبر والله أعلم.